Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua anak murid sihat ya. Baik, jadi kelas hari ini kita akan mulakan dengan tajuk bidang ibadah. Okey, bidang ibadah. Sediakan buku teks pada muka surat 92 muka teks muka surat 92. Boleh pause sekejap video ni, lepas tu sambung balik sementara nak sediakan buku teks tu. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sunat ab'ad dan sunat hayat. Apa dia? Saya sebut lagi sekali Sunat ab'ad dan hayat. Baik, ada dua jenis sunat yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, okey baik ni ada dialog antara guru dan juga anak murid. Sayalah guru, sayalah anak murid Baik, nombor satu. Dah macam Ustaz Akmal tapi nama dia Razak Ustaz Razak lah ni. Okey, Ustaz Razak. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Nampak? Okey. Betul, Ustaz tersambung lagi. Inilah perbezaan, muka surat 93 Inilah perbezaan antara sunat ab'ad dengan sunat hayat. Okey, baik. Jadi Ustaz tu bagi tahu kalau sembahyang subuh terlupa ataupun tinggalkan doa kunut tidak menjadi kesalahan sebab doa kunut adalah sunat ab'ad. Okey, baik. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Okey, sunat ab'ad dulu. Amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Apa ni Ustaz? Sama tak macam dengan sayur sawi tu? Lain. Nanti kita tengok Okey, contoh dia membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Okey, contoh yang pertama untuk sunat ab'ad. Kalau tinggalkan kena sujud sahwi. Okey, kalau sunat hayat pula, amalan sunat yang dituntut. Okey, dua-dua ni yang beza dia, ab'ad tadi amat dituntut. Manakala sunat hayat ni pula dituntut. Okey, dua-dua sama penting Okey, kalau sunat hayat ni pula, jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Berbanding dengan ab'ad, kalau ditinggalkan kena sujud sahwi. Apa contoh dia? Membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lepas takbir kan Allahu akbar, kamu tak baca. Kita tak baca doa iftitah. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Dia sunat hayat. Jadi kat sini mana yang lebih besar? Ab'ad ataupun hayat? Ya, betul. Sunat ab'ad lebih besar daripada sunat hayat. Okey, baik, kita tengok muka surat 94 tengok 94. Okey, baik. Baca dan ingat sunat ab'ad sunat ab'ad. Tengok 1 2 3 4 5 ada 6. Hayat pula ada 1 2 3 4 5 6 dari segi perbuatan dia ni. Hayat bacaan pula banyak ni sampai 10. Kita tengok dulu. Sunat ab'ad tak perlu hafal kita lebih kepada penerangan ni. Okey, sunat ab'ad yang pertama iaitu duduk dan membaca tahiyat awal. Jadi solat-solat fardu 5 waktu sehari semalam tu kecuali subuh, semua ada tahiyat awal. Sebab apa subuh tak ada tahiyat awal? Sebab subuh 2 rakaat, betul. Tahiyat awal hanya ada pada solat yang mempunyai 3 rakaat atau lebih. Maghrib, Isyak, Zuhur dan juga Asar. Okey. Jadi kalau tertinggal membaca tahiyat awal ni, jadi kita kena buat sujud sahwi. Okey, yang seterusnya membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maknanya lepas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus bangun untuk rakaat yang ketiga.
Ia tetap menjadi satu, bukan kesalahan lah, dia tetap dikira meninggalkan sunat ab'ad sebab tak sambung lepas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, wa ala ali Muhammad. Apa dia? Membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat. Ni tahiyat akhir, jangan keliru. Yang ni tahiyat awal, yang ni tahiyat akhir. Jadi kalau kamu baca tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Dikira lengkap bagi tahiyat awal lah. Tapi bagi tahiyat akhir perlu sambung wa ala ali Muhammad. Baru dikira mengambil sunat ab'ad. Okey, ingat perbezaan dia, tahiyat awal sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tahiyat akhir pula, kita kira sampai wa ala ali Muhammad. Boleh? Ini tahiyat awal, tahiyat akhir. Okay, yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Lupalah, tak jadi masalah. Hanya perlu sujud sahwi. Teruskan solat. Janganlah tak ingat solat, tak ingat kunut. Jadi macam kawan kita yang ke atas tadi ni kan. Dia tak ingat. Siapa nama dia tadi? Tak siapa tak nama ni. Luqman. Luqman dia tak hafal solat doa kunut, dia tak solat subuh. Tak boleh lah. Okey, jadi tak hafal ke, dah hafal ke tapi terlupa, kalau tak buat doa kunut tak jadi masalah. Ia hanya sunat ab'ad. Hanya perlu kita gantikan dengan sujud sahwi. Okey, baik. Yang seterusnya berdiri, nombor 5. Berdiri semasa membaca doa kunut. Okey, baik. Berdiri semasa membaca doa kunut. Kalau dia duduk ataupun dia terlupa, tak boleh. Dan yang keenam adalah berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa kunut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan dalam kunut tu ada kan. Okey, baik. Tu sunat ab'ad. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Tahiyat awal, tahiyat akhir, kunut. Ini sunat ab'ad. Jadi kita ingat sunat ab'ad hanya berlaku pada 2 keadaan, iaitu tahiyat dan juga doa kunut sahaja. Boleh? Okey, baik. Kita tengok pada sunat hayat lah, iaitu perbuatan dan juga bacaan. Kita tengok perbuatan dulu. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Pergerakan tangan itu hanyalah sunat. Kalau nak letak tangan kat bawah pun tak ada masalah. Tak nak angkat pun tak ada masalah. Contohlah tangan dia sakit kan. Tangan dia sakit, bengkak, tak boleh nak angkat. Tak payah angkat. Ya, jangan paksa-paksa sebab dia adalah sunat sahaja. Nombor 2, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Jangan terbalik pula. Jadi maknanya kalau tak nak letakkan tangan tu, tangan dia sakit, tak boleh nak letak, tak payah letak. Bukan wajib, hanyalah sunat. Okey, melihat ke tempat sujud. Okey, melihat ke tempat sujud pun adalah sunat hayat, dapat pahala. Duduk. Jadi kalau macam contohnya lah, dia tiba-tiba terpandang benda lain. Tengah sembahyang tiba-tiba ada anjing. Ada anjing panjat pokok. Jadi dia terpandang anjing panjat pokok. Tak batal solat dia. Sebab melihat ke tempat sujud adalah sunat sahaja, bukan sampai tahap wajib. Okey. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash dan juga duduk tawarruk ni berlaku mana? Duduk antara 2 sujud dan juga duduk tahiyat awal. Okey, dan nombor 5, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Meletakkan kedua-dua tangan atas paha. Kalau nak dia letak dekat atas paha kawan, boleh tak?
Kenapa nak letak atas peha kawan? Letaklah atas peha sendiri tangan tu, dapat pahala. Okey? Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Saya tak naklah ustaz, saya nak pandang atas dengan bawah. Boleh tak? Jangan buat benda yang bukan-bukan. Engkau tak nak pandang ke kanan, tak nak pandang ke kiri, itu lantakkan kau. Sebab benda tu sunat. Tapi janganlah pandang ke atas, ke bawah, ke belakang. Tak boleh. Okey? Ustaz, leher saya sakit lah, kena simen dekat leher tu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak boleh teling. Boleh tak ustaz tak nak pandang? Boleh, tak ada masalah. Sebab memalingkan muka ke kanan dan ke kiri hanyalah sunat hayat. Okey? Baik. Jadi itu sahaja pembelajaran kita. Oh, ada lagi, sunat hayat, bacaan. Kita pergi lebih lanjut. Sunat hayat dari segi bacaan pada muka surat sebelah ni, iaitu muka surat 95. Okey, baik. Yang pertama adalah melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu bacaan yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Okey. Contohnya nak rukuk kan, kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar yang tu Lepas tu nak rukuk, nak sujud, Allahu akbar. Itu adalah dikenali sebagai takbirul intiqalat. Tidak menyebut pun tak jadi masalah, sunat. Tapi rugilah. Elok-elok boleh sebut, dapat pahala, kau tak nak sebut, malas. Okey. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Isti'azah macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak baca pun tak ada masalah, tapi eloklah baca. Dan juga menyebut waladdallin. Sebut apa? Amin. Tu pun sunat juga. Ustaz, saya tadi batal lah ustaz, sebab saya punya solat tak sebut amin. Tak jadi masalah, tak batal, sebab hanyalah sunat. Dan ketiga, membaca doa iftitah pun sunat juga. Kita dah sebut atas tadi kan. Okey, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Nombor 4 ni baca surah selepas Al-Fatihah. Ustaz, saya tak hafal lah surah, saya hafal Al-Fatihah je. Boleh tak lepas Al-Fatihah waladdallin amin, saya rukuk terus? Boleh, tak ada masalah. Jangan Al-Fatihah kau tak baca, sudah. Okey, yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat jemaat. Okey, hanya ada subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat sahaja. Kalau solat fardu janganlah tiba-tiba kau sembahyang Zuhur, ustaz cakap aku kena nyaringkan suara, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah aku kuat, baca Qul huwallahu ahad. Tak ada siapa yang ajar untuk solat solat Zuhur dan juga Asar, teruskan macam biasa, senyap je 4 rakaat. Hanya 2 rakaat pertama pada solat subuh, maghrib, isyak dan Jumaat sahaja yang perlu kita baca kuat. Kuat tu bukanlah sampai bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah macam tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu je lah. Okay? Nombor 6, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbih subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi untuk rukuk, dan manakala untuk sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan ketujuh, membaca sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Okey. Dan nombor 8, membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajbuni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu sunat. Membaca selawat Ibrahimiyah. Mana? Okey, lepas tahiyat tu kan, yang wajib kan? Yang wajib bukan wajib. Yang sunat abad dia kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu wajib pada tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Tu sunat abad. Yang selepas itu, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Yang tu jadi kama tu adalah selawat Ibrahimiyah dan hukumnya adalah sunat hayat. Okey, yang terakhir adalah memberi salam yang kedua. Kalau salam yang pertama adalah wajib. Kita wajib buat Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu adalah sunat. Jadi kalau dah rasa macam alamak saya dah sakit perut ni ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi, pum dia terus lari. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Sebab salam yang kedua adalah sunat hayat, iaitu sunat yang tidak perlu digantikan apa-apa. Jadi macam mana cara untuk menggantikan sunat abad ni? Yang ni sunat hayat dan juga perbuatan dan juga bacaan ni kita tak perlu gantikan apa-apa. Manakala sunat abad sekiranya kita tak buat, sengaja tinggalkan ataupun terlupa nak buat, kita perlu gantikan dengan sujud sahwi. Macam mana caranya nanti kita akan belajar. Okey, baik. Sekian kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.